Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna was-sa'ba idza syi'ta sahla. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam ni kita dapat bertemu. Tuan-tuan semua sihat no? Alhamdulillah kita ada saudara baru kan. Tahniah no. Tahniah sebab menemui fitrah kita panggil ya. Bila masuk Islam kita panggil menemui fitrah. Dan ramai saya kenal orang yang asalnya bukan Islam, tapi bila dia masuk Islam dia jadi hebat, dia sangat hebat. Kalau kita yang Islam, kalau di Malaysia kita tengok macam Firdaus, Wong Wai Hun tu masuk Islam pada tahun 2006. Tak, kita pun dah tua dah lama dalam Islam. Dia baru masuk 2006. Tapi sekarang seluruh dunia dia berjalan berdakwah. Dah beribu orang masuk Islam di tangan dia. Semangat dia. Dr. Farid Ravi masuk Islam, mengaji Islam sampai dapat PhD mengaji agama. Jadi tahniahlah kita bila masuk Islam, maka kita kembali kepada fitrah asal lah. Dalam hadis Nabi sebut kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan tu dia dilahirkan di atas fitrah. Maksud dia fitrah dia semua manusia duduk di mana-mana pun, fitrah dia bila dia lahir dalam jiwa dia tahu dunia ni ada Tuhan. Itu je. Cuma kadang-kadang bila dia tak temu tu, maka dia jumpa Tuhan lain lah. Dia salah faham konsep ketuhanan. Tapi jiwanya dia tahu ada kuasa. Sebab tu mana-mana manusia pun, kalau dia naik kapal sampai di tengah laut, kemudian laut tu bergelora, kapal dia nak tenggelam, dia mesti berdoa pada Tuhan. Mesti. Tak kira dia sebutlah nama Tuhan. Kalau kita orang Islam kita sebut Allah, itulah Tuhan yang sebenarnya, Rabbul Alamin. Ataupun agama lain disebut Tuhan. Tapi dia mesti percaya adanya Tuhan. Quran gambarkan beberapa kali dalam Quran. Gambarkan. Ada peristiwa yang memang berlaku begitu. Orang yang tak beriman pada Allah, satu ketika bila dia naik kapal dia nak tenggelam, dia duduk atas kapal tu, dia takut duduk tengah laut. Kita kalau duduk tengah laut, duduk atas kapal, kita rasa kecil, betul tak? Laut ni luas. Kalau tenggelam dalam laut tu memang tak jumpa lah pada hari kiamat lah, betul tak? Memang sotong lah makan, sotong ikan makan lah, tak jumpa lah. Takut tu tak boleh nak gambarkan lah, takut kan. Laut pula dalam. Masa tu dia berdoa. Hatta ateis sekalipun, orang yang tak percaya Tuhan kalau dia duduk atas laut, dia nak mati seorang-seorang, dia mesti panggil Tuhan juga lah. Dia minta tolong pada kuasa gaib. Itulah fitrah. Maksud dia tak dapat lari. Bila nama je manusia, kita tahu ada kuasa yang besar, yang agung, yang mutlak, yang tidak terbatas dan tak mampu difikir oleh akal fikiran. Cuma kita mengenali dia. Kita cukup kenal, bukan membayangkan. Bila membayangkan itulah akan jadi macam-macam, betul tak? Kita cuba bayangkan Tuhan begini no. Tuhan tak boleh bayang. Di akhirat kelak barulah kita boleh melihat Tuhan. Di dunia adalah tempat kita diuji oleh Allah Azza wa Jal. Ni tempat ujian sampai masa kita pun akan bertemu dengan Tuhan. Baik tuan-tuan. Jadi saya diminta, asalnya kita bincang bab nikah kahwin. Tuan-tuan pun tiap-tiap malam saya main, tuan-tuan senyum sampai kat telinga. Nikah kahwin, seronok kan kahwin. Tapi malam ni Imam telefon saya dalam minggu lepas. Dia kata minta tukar kitab lah. Imam bagi, maklum tak? Kata maklum. Jadi dia daripada kitab nikah kahwin,
yang tuan-tuan seronok tu dah kembali kepada kitab inilah. Kitab Sulamul Mubtadi, tangga bagi orang yang memulai belajar. Ni belajar agama lah. Mula kita nak kenal agama. Dia mula dengan akidah, kemudian fiqh, kemudian dia akan habis dengan tasawuf. Dia pergi asas-asas saja. Nah, asas-asas saja. Jadi mula pada akidah. Jadi saya risau tuan-tuan jangan tidur lah. Sebelum ni tuan-tuan memang tak tidur. Betul tak kan? Kita bak kahwin, syok. Mana boleh tak syok bak kahwin? Betul tak? Jadi tuan-tuan, lepas ni kita tak cerita hukum bak kahwin lah. Kita cerita bak akidah. Maksud dia cerita tentang pegangan sebagai orang Islam. Apa pegangan kita? Apa keimanan kita pada Tuhan bagaimana? Keimanan kita pada para malaikat, keimanan kita pada hari kiamat, keimanan kita pada kitab, keimanan kita pada qada dan qadar kan, fate. Semua, saya yakin semua, hatta semua bangsa seluruh dunia, mana-mana agama pun dia percaya kepada fate kan, nasib, untung nasib kan. Apa yang berlaku dia akan sebut lah. Dia akan sebut apa? Laki, betul tak? Maksud aku ni beruntung, betul tak? Nasib baik, nasib buruk, betul tak? Qada dan qadar. Ini kita nak bincang dari sudut agama bagaimana. Kenapa benda yang kita tak nak, kita tak naklah hidup, tapi benda tu jadi. Betul tak? Ada benda yang kita nak tapi tak jadi. Betul tak? Kenapa dalam dunia ni tak semua benda yang kita nak kita dapat? Kenapa ada benda yang kita tak mau kita kena? Betul tak? Di dunia tuan-tuan, itulah hukum hakam dunia. Kenapa macam tu dunia? Kita nak faham rahsia di sebalik dia. Inilah akidah tuan-tuan. Jadi saya harap tuan-tuan, tajuk ni tajuk akidah, bukan lagi tajuk bab kahwin. Janganlah tuan-tuan tidur pula nah. Saya risau yang tu ya. Tengok tuan-tuan tidur lah. Saya baru call musannifu wa lah. Jadi lah. Oh, saya tak semangat lah. Melawak ayawak. Baik. Jadi kita tengok kitab kita. Kalau tuan-tuan nak beli pun boleh. Tapi kalau tuan-tuan tak beli pun tak apa lah. Tuan-tuan dapat faham pun jadilah. Saya nak sampaikan poin lah. Ada kitab boleh, tak ada kitab pun tak apa, terpulang masing-masing. Baik, ataupun tuan-tuan boleh hafal saja. Tapi memang biasanya tuan-tuan hafal je, betul tak? Kalau hafal lagi bagus, betul tak? Saya sampaikan tuan-tuan hafal. Bulan depan saya mai, saya tanya, habuk tak ingat. Tak apa tuan-tuan, yang penting faham, betul tak? Yang penting faham. Baik. Jadi nama kitab dia lah Sulamul Mubtadi. Sulamul Mubtadi. Tangga bagi orang yang baru belajar. Baik, kita tengok terus kitab dia. Saya duk tunggu imam ni sebab imam dia minta saya kitab fardu ain, cuma saya tak nyatakan kitab. Saya bagi tahu dekat dia, cuma dia tak dengar jelas kot. Dia bagi tahu tak kitab apa yang saya nak? Dia tak bagi tahu lah. Cuma dia kata dia dah minta fardu ain. Bila sebut fardu ain ni, ilmu yang wajib bagi semua orang beriman belajar. Semua orang Islam kena tahu. Supaya iman dia kukuh. Sebab tu kadang-kadang kenapa ada orang Islam yang keluar Islam? Betul tak? Dia Islam tu keluar Islam. Dia orang Islam, betul dia apa? Dia buat benda-benda yang tak sepatutnya orang Islam buat. Betul tak? Punca dia sebab tak mengaji fardu ain. Itu punca nombor satu. Tak mengaji ilmu fardu tu yang mesti. Ain ni tiap-tiap orang belajar. Dia tak tinggi pun. Sikit je untuk kita bekalan hidup kita di dunia dan di akhirat. Baik tuan-tuan. Jadi kitab ni Sulamul Mubtadi fi ma'rifati tariqatil muhtadi. Jadi kitab ni tuan-tuan tahulah dia asalnya semua isi dia ambil daripada Al-Quran dan dalam hadis. Tapi Al-Quran tu dalam bahasa Arab. Betul tak? Kita bukan orang Arab. Mana kita nak faham tuan-tuan. Kemudian hadis pun bahasa Arab. Maka kefahaman dia dalam Quran dan dalam hadis tu maka dimudahkan di dalam bahasa kita lah, bahasa Melayu lama. Jadi isi dia semua berasal daripada Al-Quran dan hadis, kitab induk kita umat Islam. Baik tuan-tuan. Jadi karangan dia Syekh Abdullah bin Daud Al-Fatani. Ini pengarang kitab ni lah. Tuan-tuan kedai bisa dengar lah. Syekh Daud bin Abdullah Al-Fatani ni ma'ruf, terkenal. Nama penuh kitab dia Sulamul Mubtadi fi ma'rifati tariqatil muhtadi. Tangga bagi orang yang mula belajar. Baik, kita terus tengok tuan-tuan. Kitab ni lama dah. Ditulis pada tahun 18 berapa? Dan tahun 18 lah. Bukan tahun 19, tahun 18 ataupun tahun 17. Jadi kitab ni lebih kurang dalam lebih kurang 200 tahun lebih lah.
dalam 200 tahun lebih lah. Pengarang dia pun meninggal lama lah. Pengarang dia meninggal pada tahun 18, bukan tahun 19. Tahun 18. Tapi kitab ni sangat masyhur lah, orang guna sampai sekarang. Baik tuan-tuan, kita terus tengok kitab kita. Muqaddimah dulu. Baik, muka surat 1. Macam mana Imam cadang beli kitab ke hafal saja semua? Nanti beli ya. Masya Allah, hebat-hebat. Kalau pergi di kedai Arab tu, nama dia Sulamul Mubtadi. Cuma yang ni saya hak lama punya, cetakan lama. Cetakan baru dia kulit lain, dalam sama, cuma dia buat kulit lain. Sulamul Mubtadi ambil yang Rumi lah. Kalau Jawi saya pun ambil yang Rumi. Jawi boleh je, tapi susah lah sikit nak baca kalau kita tak biasa. Baik, kita tengok terus muka surat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Dia mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Baik, apa-apa pun kita buat, kita mulakan dengan Bismillah. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim? Bi dengan ismi itu nama Allah, Allah lah, dengan nama Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Ar-Rahim, dan maha penyayang. Itu makna dia. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Jadi kita orang Islam bila nak buat apa-apa, kita mula dengan bismillah. Betul tak? Kita mula dengan bismillah. Nak dapat berkat lah. Semua apa benda kita nak buat. Dia disebut di dalam hadis Nabi SAW, kullu amrin dhibalin la yubda fihi bismillah fahuwa aqta. Mana-mana kerja yang penting kita tak mula dengan bismillah, maka kerja itu tidak ada keberkatan. Berkat, kita sebut berkat kan. Orang putih kata blessing. Berkat-berkat. Apa mana berkat? Berkat ni maksud dia, contoh gaji kita 1,000. Tapi kalau Tuhan berkat, Allah berkat gaji itu, gaji itu memberi kebahagiaan. Boleh ya? Kita bahagia hidup. Kita bahagia dengan isteri kita, kita bahagia dengan anak kita. Serba cukup, makan ada. Mungkin tak orang mewah. Mewah bukan segala-galanya, betul tak? Bila kita nak mewah ni yang kita tak jadi bahagia, betul tak? Kita bila nak kerja mewah, tak bahagia, betul tak? Kita dah ada kereta, dah ada rumah, dah ada segala-galanya, betul tak? Cukup dah semua. Kereta okey, tapi bila tengok orang pakai apa? Kita pakai Myvi, orang pakai Velfire, kita nak pakai Velfire, kan susah. Sebulan berapa Velfire? 2,500. Kan dah susah, betul tak? Kita dah pakai Velfire, tengok ada member pakai Porsche Cayenne. Nak bayar berapa pula, betul tak? Sebab dia takkan habis. Siapa yang kawan dengan orang yang kaya, orang yang mewah, persaingan tu tak pernah habis. Kalau kita gaji 10,000 pun tak cukup. Tak cukup, percayalah. Selagi mana kita hidup bukan dengan keperluan, hidup dengan kemewahan, takkan cukup. Tak cukup. Sebab tu kat dunia ni, yang corruption ni, yang duk makan harta rakyat apa semua ni, bukan orang miskin, orang kaya, betul tak? Pendapatan dah juta-juta dah. Tapi pasal tak puas. Sebab tu orang walaupun duit dia berpuluh juta, dia boleh lagi dia buat apa? Dia boleh lagi buat kerja dosa, betul tak? Ambil harta orang ke, dia tipu orang ke, dia apa? Pecah amanah ke, walaupun dia dah kaya. Bukan nak apa, dia nak kepuasan hati tu. Betul tak? Kepuasan hati yang takkan puas. Boleh ya? Sebab tu orang takkan. Saya pernah jumpa orang yang suami dia gaji 16,000, isteri dia gaji 8,000. Tak cukup. Pelik tak? Saya pelik tu. Saya seorang je cikgu, gaji saya tak sampai 6 pun, 5,000 lebih ya. Bini saya tak kerja, anak 5, tanah tak ada. Tanah tak ada, duduk rumah sewa, motor ada sebiji, betul tak? Kereta 2 pasal bini naik 1, bawa anak sekolah. Bukan ada apa tuan-tuan. Member saya lain, tanah ada, rumah ada, duit banyak. Ada member saya 1 juta dalam bank ada. Kaya tuan-tuan. Tapi saya selalu sebut kat bini saya, kita nak cari apa kat dunia ni? Betul tak? Duit banyak-banyak, tiba-tiba mati, betul tak? Orang lain dapat, betul tak? Kita duduk dalam kubur, bukan nak ke mana? Takkan puas. Saya jumpa, saya paling pelik gitulah. Macam manalah suami gaji 16,000, isteri gaji 8,000, boleh tak cukup? Saya tak boleh fikir tuan-tuan. Tapi saya tak tahulah tuan-tuan, banyak 16,000? Sikit.
Kalau haji kata sikit saya tak tahu. Memang tuan kaya ha? Saya pelik. Saya jumpa lama ni, cerita lama ni. Saya jumpa ni lebih kurang, ni cerita dia lebih kurang dalam 15 tahun lepas. 15 tahun lepas saya jumpa. Itu punca dia. Punca dia nak hidup mewah. Gaji banyak, beli rumah banyak. Tu jadi masalah. Pasal beli rumah banyak-banyak. Macam-macam lah. Nanti akan datang macam ni, akan ada macam-macam. Betul tak kan? Nanti macam begini. Lalas susah. Nak bayar rumah sana, rumah sini, kereta sini, kereta sana, kereta sini rosak, kereta ni rosak. Kan dah susah. Kereta banyak punca dia. Kereta banyak dan mewah. Banyak, kalau banyak 5 kancil tak apa. Betul tak? Beli second hand ni buat lain. Tak apa. Ini semua mahal-mahal. Mana nak cukup? Baik, jadi tuan-tuan, saya dari situ saya nampak lah, nak bahagia sebenarnya apa? Diri sendiri. Betul tak kan? Cara kita belanja itu ikut keperluan, bukan ikut kemewahan. Betul tak? Kalau kita belanja ikut keperluan, tuan-tuan, Allah cukup. Betul tak? Cukup. Tapi kalau kita nak belanja, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak yakin lagi, tuan-tuan cuba kawan dengan orang yang kaya. Tuan-tuan akan rasa tak cukup pada duit tu. Betul tak? Cuba kawan dengan orang kaya. Cikgu je dia cikgu. Cuba kawan, saya cikgu, kawan dengan cikgu-cikgu yang suka tukar kereta. Ada cikgu suka tukar kereta. Duit banyak. Laki, sebenarnya 2 laki bini lah. Dua-dua kerja, cikgu. Mereka pakai kereta, tayar botak. Tayar sebenarnya betul botak. Kalau lambat-lambat pakai 2 tahun lah. 2 tahun lah. Biasa kita kata 2 tahun 3 tahun lah kan. Mereka bukan tukar tayar, tukar kereta. Train beli lain. Pasal apa? Duit banyak. Betul tak kan? Dia tahu apa tukar kereta. Cuba kawan dengan mereka. Lepas tu kalau ada yang cikgu yang ni lagi suka berjalan. Jalan banyak habis duit. Betul tak? Cuba tuan-tuan rajin berjalan kan. Jalan. Pergi kamera lah, pergi sana. Kalau rajin berjalan, pergi hotel mewah-mewah, habis sekejap je duit. Hotel 5 bintang pula, 1 malam dah berapa. Ada cikgu main golf. Duit banyak habis tu. Banyak duit. Mahal. Barang-barang ni semua mahal. Cuba kawan dengan orang kaya, tak cukup duit. Bukan masalah tak cukup, masalah gaya hidup. Okey tuan, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa beza pemurah dengan penyayang? Pemurah dengan penyayang, beza dia. Ar-Rahman, pemurahnya Allah ni, Allah Ta'ala Tuhan yang Maha Pemurah pada semua makhluk dia. Sama ada Islam ataupun bukan Islam, Muslim ataupun non-Muslim, Allah pemurah. Sebab tu kita tengok orang yang tak beriman dengan Allah pun Allah bentangkan kesenangan. Betul tak? Kita tengok dalam Quran, antara orang yang sangat jahat yang menentang Nabi Musa alaihi salam, iaitu Firaun. Betul tak? Firaun jahat, menentang Nabi Musa alaihi salam. Sampai kalau kita orang sebut Firaun, kita tahu jahat lah. Kalau orang kata-kata, wih hang macam Firaun lah, siapa sini dia? Wih, biar ke? Bangga. Ada orang bangga sebut. Sedangkan Firaun tu bukan nama. Firaun tu gelaran, gelaran raja-raja. Raja di Mesir. Gelaran dia Firaun. Nama dia Ramses II. Dan Firaun ni, Ramses II ni, dia kerajaan dia antara kerajaan yang terbaik dalam tamadun dunia. Tuan-tuan baca sejarah tamadun dunia, tuan-tuan akan jumpa tamadun Mesopotamia. Ini antara tamadun terbaik dunia. Malah dari segi kemajuan mereka sampai sekarang masih lagi saintis duk kaji. Hebat. Yang mereka boleh buat piramid tu kan. Hebat tamadun Mesopotamia dulu. Inilah tamadun Firaun. Ada yang beriman, ada Firaun beriman, ada tak. Tapi Firaun yang jahat tu, Ramses II tu, pada zaman dia tamadun Mesopotamia ni tamadun yang memang kuat. Dia hormati seluruh dunia. Mesopotamia tu, dia jahat. Tapi Firaun ni, kalau ikut sebagai riwayat, dia tak pernah sakit. Jahat tapi tak pernah sakit. Macam mana tu? Kulit dia licin, putih, kuning-kuning. Elok kulit dia. Licin elok. Tak ada lah aku nak ada jeragat ke apa, tak ada. Lawa kulit dia. Macam mana tu? Jahat tu kita baca dalam Quran tu. Kaya. Kaya jangan tanya. Dia tamadun antara tamadun terbaik dunia tu. Kaya memang tak boleh dapat kata kaya sungguh. Bukan kaya sikit, billionaire lah tuan-tuan. Nah, mungkin trillionaire ke, kita tak tahu, kaya sungguh. Dia punya apa? Isteri, ramai perempuan.
kaya, sihat, berkuasa. Tuan-tuan tengok, walaupun jahat Allah bentangkan kesenangan. Zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Jahal jahat kan? Tapi kaya. Kaya, sihat. Abu Lahab kaya, sihat, malah Abu Lahab tu handsome lagi. Abu Lahab jahat, kita baca tabat yada Abi Lahab wa tab. Jahat, tapi Abu Lahab tu handsome. Panggil Abu Lahab pun handsome lah. Abu Lahab maksud bapak. Abu tu bapak. Lahab tu hot. Panas ni maksud dia barang tu hebat lah, betul tak kan? Panas maksud dia benda apa? Hot, betul tak kan? Hot item. Ni barang panas ni, jaga-jaga orang suka curi, betul tak? Macam tu lah. Abu Lahab ni barang panas, orang perempuan pakat nak dengan dia, handsome. Tapi jahat. Kita tengok dunia sekarang tuan-tuan, siapa paling kaya? Bukan orang Islam. Siapa paling kaya? Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates. Main lagi lah tuan-tuan, saya tak ingat nama. Tapi yang paling kaya 3 orang ni, duduk atas lah, ranking kat atas ni, bukan Islam. Kaya dia, kaya sungguh. Bukan kaya sikit ni, kaya sungguh. Hatta Bill Gates boleh bagi kita seorang, saya tak silap saya, seorang apa, RM10 kot, lebih kurang lah, ke $5 dia bagi. Seluruh penduduk dunia, dia boleh bagi seorang $5, lebih kurang RM20. Masih lagi berbaki dekat dia berapa bilion tau. Kaya tak kaya tu, bagi seluruh penduduk dunia lebih kurang dalam $5 kot, macam tu lah. Dia bagi seluruh penduduk dunia, dia bagi. Ada 7.2 bilion. Bill Gates bagi duit raya seorang RM20. Masih lagi bagi kat dia berapa juta dolar lagi kat dia. Kaya tak kaya, tak tahu nak buat apa. Jeff Bezos kaya tak tahu nak kata, dia pun buat apa? Bila tak tahu nak buat apa lah ni, dia pun buat apa duit dia bang? Dia buat sibuk, buat mesin nak pergi kemari, betul tak? Pasal tak tahu buat apa dah. Kat dunia ni nak kata apa semua dia dapat lah, kaya. Jadi nak buat apa? Dah tak ada kerja, lah ni mereka nak buat perumahan di planet Marih tu. Nak buat perumahan sana. Benda yang Allahu Akbar. Sedangkan Marih dengan bumi tu jarak dia 600 juta kilometer. 600 juta kilometer. Weh, bukan dekat tu. 600 juta kilometer. Kita dengan Amerika pun 13,000 kilometer. Tapi tak boleh kita nak naik sampan enjin apa, kuda 42 kuda, tak sampai. Mati tengah laut lah, betul tak? Tak sampai. Tu baru 13,000 kilometer. Ini 600 juta kilometer. Dan memang dah sampai pun, betul tak? NASA sampai, China pun dah sampai kat situ lah. Jadi saya nak bagi tahu, Ar-Rahman ni Maha Pemurah. Jadi kita jangan heran lah, boleh lah, kita tengok orang yang bukan Islam ataupun orang Islam tapi tak amalkan Islam, kan ramai betul tak? Orang Islam mayang habuk pun tak, betul tak? Mayang tak, puasa pun tak. Islam pada nama, ada tak? Ramai, betul tak? Islam pada nama Islam, atas Islam, semayang tak, puasa tak, apa pun tak. Kalau tanya rukun Islam, rukun iman pun dia tak ingat, betul tak? Kalau tanya bab malaikat pun tak pasti ya, betul tak? Tak tahu apa. Ya, mai tu pergi tanya. Ada Islam pada nama. Tapi kita tengok walaupun dia jauh pada agama, ataupun dia hatta kalau dia bukan Islam sekalipun, ataupun dia orang Islam tapi dia buat benda-benda yang salah, tapi hidup senang. Betul tak? Sebab pemurahnya Allah. Boleh lah. Nanti kita pergi. Kemudian Ar-Rahim. Orang apa? Orang Islam pun ada tak senang? Bukan tak ada. Ada orang Islam banyak aja yang kaya, bukan tak ada kaya. Orang Islam pun ada yang kaya. Dia ada yang kaya, ada yang susah. Nanti kita sebut pasal apa. Ar-Rahim. Ar-Rahim ni special. Ar-Rahim makna dia yang penyayang. Yang ni khusus bagi orang Islam. Khusus bagi orang Islam. Orang yang bukan Islam tak dapat. Ar-Rahim ni simpannya Allah Ta'ala pertama kat orang Islam ni. Allah Ta'ala kat dunia ni, Allah Ta'ala bagi rahmat. Macam mana? Kita rasa tenang, kita rasa tenteram, diberi pahala, betul tak? Yang kita akan tengok di akhirat ni semua Rahim, rahmatnya Allah. Dan Rahim ni kita akan tengok nanti di akhirat. Di akhirat. Kenapa bukan di dunia? Dunia sementara. Betul tuan-tuan? Dunia sementara. Okey tuan-tuan, kenapa Allah Ta'ala jadikan ada orang kaya, orang yang sangat kaya, miskin dan susah?
Semua ada, betul tak? Orang Islam ada, bukan Islam ada, betul tak? Semua ada kan? Ada. Tuan-tuan pergi Afrika, banyak orang yang bukan Islam yang susah. Hatta kita pergi di India, banyak yang susah. Banyak tu susah. Sampai kalau tanya kawan-kawan kita yang buat korban kan, bila raya korban sembelih lembu, kalau buat di Afrika tu, budak-budak Afrika kulit hitam ni yang bukan Islam pun ramai-ramai. Mereka susah, tak ada makan, mati, ribu-ribu mati, lapar. Masa sembelih lembu tu dia bermain, nak bagi tak bagi. Sama di India juga, bila mereka sembelih lembu, yang hak Islam mai, yang tak Islam mai, nak bagi ke tak bagi. Kalau tak bagi, ni bukan saja, memang susah sungguh. Mati ribu-ribu di India, di Afrika lah terutamanya, banyak mati sebab lapar. Dan mereka bukan Islam. Orang Islam pun ada yang lapar. Pasal apa macam tu? Kenapa ada yang sangat kaya, ada yang miskin, ada yang sederhana, ada yang miskin, dan ada yang fakir. Fakir ni paling teruk lah. Sebab apa dunia tu ada macam tu? Boleh tak jadi semua kaya? Boleh tak? Saya ingat dulu, saya kecil lagi, saya tengok TV, ada cerita Hindustan dekat TV. Kan dulu-dulu kita tengok Hindustan, dia cakap Urdu, dia sebut dalam cerita Hindustan. Tapi cerita Hindustan ni dalam tu Islam lah. Mak dia Islam, dia pun Islam. Dia tanya mak dia, kenapa Tuhan tak jadikan dalam filem tu lah. Saya ingat sampai ketua, saya ingat. Sebab saya pun terfikir macam dia sebut dalam filem tu. Dia sebut dalam filem tu, dia kata kat mak dia, mak, kenapa Tuhan, ialah di India kan banyak susah, Tuhan tak jadikan di dunia ni banyak kelang-kelang. Betul, main-main senang kerja, betul tak kan? Gaji terus ada. Itu soalan dia tanya mak dia lah. Saya pun terfikir juga, kenapa tak jadikan semua kaya? Sebab apa? Tuan-tuan tengok tengok gini tuan-tuan. Kalau lah kerajaan kita kaya, contoh kerajaan kita kaya, katakan kerajaan kita jumpa bawah bumi emas, nilai dia trilion-trilion. Disebabkan kaya sangat, maka kerajaan putuskan seluruh rakyat Malaysia malam ni masuk dalam akaun dia seorang 10 juta. Seorang 10 juta. Cukup ke tak cukup? Tak cukup? Cukup, cukup. Tuan-tuan kalau kumpul sebulan 10,000, tuan-tuan kumpul selama 30 tahun, baru 3.6 juta. Selama 30 tahun, tiap-tiap bulan 10,000 simpan, baru 3.6 juta. Okey, 10 juta. Cukup tak? Cukup kan? Okey. Katakanlah kerajaan dah kaya sangat, kerajaan Malaysia kaya sangat dah. Okey, rakyat Malaysia semua, malam ni, semua akaun, bagi akaun bank, semua akan masuk 10 juta dalam bank. Seronok tak? Seronok? Tak seronok? Seronok Muhammad? Tak seronok? Biasanya seronok lah. Tapi kalau saya bukan seronok, saya takut. Takut apa? Kalau semua pakat dapat 10 juta, siapa nak pergi mancing udang kalah? Siapa nak pergi kek sawit? Buat rumah, esok pekerja tak main dah. Banyaklah buat kerja, duk marah-marah, buat diri. Dia lah kan. Kami dalam ni pun ada 10 juta. Orang tak mau. Saya buktikan. Kalau tuan tanya, betul ke Ustaz? Betul. Saya pergi duduk Qatar. Saya mengaji di Qatar bahasa Arab sebulan. Di Qatar, orang Qatar kaya tuan-tuan. Bukan kaya sikit, kaya sungguh. Kalau tuan-tuan rasa kat Malaysia ada jutawan, tuan-tuan pergi Qatar, tak pandang lah. Di Malaysia orang pakai Camry, orang nampak hebat Camry. Sana teksi lah. Di Malaysia Velfire, senyum sampai ke telinga. Sana teksi. Pergi Qatar, pergi Emirat Arab Bersatu. Nak tengok kaya lagu mana dunia, mewah hanya sana. Sana kereta dia apa? Kereta kalau Nissan Infinity. Kalau Toyota dia pakai Toyota apa? Land Cruiser. Ni semua harga mahal-mahal ni, dalam macam kapal terbang. Orang Qatar kaya tak kaya, naik kereta rosak, letak tepi jalan, pi beli lane. Yang tu baik pi Tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan buka YouTube, tengok di Dubai tu. Dubai Qatar ni sebelah-sebelah, dua-dua kaya minyak. Di Qatar tu dia ada satu padang pasir tu penuh dengan kereta mewah.
Yang orang kat dunia ni, seluruh dunia tergila-gila. Ferrari, Bugatti Veyron, Bentley, orang gila-gila. Raja-raja duk pakai, ahli politik pakai. Sana ada tinggal kat ni, rosak sikit tinggal. Tengok kat YouTube balik, cari. Orang putih tengok pun geleng kepala. Rosak sikit tinggal. Pasal apa? Duit banyak. Siapa buat kerja? Saya masa saya mengaji di Qatar tu, rakyat Qatar ada 200,000 tapi dalam Qatar tu ada 1 juta lebih. Yang lebih itu bukan daripada Qatar, daripada luar. Dan kebanyakannya daripada India. Kebanyakannya Islam. Sebab tu saya pergi Qatar, boleh makan kari. Saya heran macam mana boleh ada kari. Orang India banyak. India pada India sana tu. Ada India Muslim banyak, ada yang bukan Muslim pun ada. Orang India yang buat kerja. Orang India, orang Malaysia pun ada mai. Orang Malaysia, Indonesia ada. Indonesia pun ramai. Indonesia ramai. Ramai Indonesia. Terutama di Arab Saudi ramai Indonesia. Kemudian di daripada Thailand, Filipin, sampai orang Qatar ni kalau tengok kita, dia panggil Asia, dia tengok muka sama. Kalau dia tengok muka kita ni, dia panggil Asia sebab dia tak boleh nak beza mana Malaysia, mana Indonesia, mana Thailand, mana Filipin, dia tengok sama. Dia panggil sama semua. Panggil Asia, tuan-tuan. Baik. Jadi tuan-tuan, sana kaya, betul tak? Apa berlaku? Bila sana kaya, rakyat dia mana nak buat kerja? Siapa nak buat kerja? Kalau malam ni dapat semua 10 juta, cikgu pun saya tak pergi dah. Tak larat pengetua marah lah entak dia. Betul tak kan? Aku pun gaji banyak. Orang dah mula, kita duit banyak, baru bos kata sikit, dah jangan buat lagu ni. Apa ni banyak cakap malah. Betul tak kan? Aku pun ada 10 juta dalam bank kot. Nampak? Saya nampak akan jadi tergendala habis. Tak kerja kan, mesti tegur nasihat kan, mesti orang bawah nasihat, buat elok sikit. Tidak kan, bocok nanti. Banyak tanya pula, buat naik nanti kan. Dia turun balik, duit dia banyak. Dia akan jadi sombong. Betul tak? Dia akan jadi sombong. Polis yang jaga trafik, betul tak? Jaga trafik, polis pakat tinggi tegur, jagalah elok. Jangan macam-macam. Betul tak kan? Tinggal belah tu. Aku pun duit banyak. Silap-silap kalau semua pakat dapat 10 juta malam ni, saya tak tahulah. Silap-silap imam pun tak ada. Bukan pergi mana, imam pergi pergi buat umrah, betul tak kan? Pergi berjalan buat umrah, betul tak? Haru. Dia akan jadi sistem haru. Kacau bila terus. Kalau malam ni 10 juta, esok orang pergi kerja lagi, boleh gagah lagi. Hari kedua tu ma'assalamah. Tahu ma'assalamah? Goodbye. Tuan-tuan pergi pejabat pos nak buat kerja, tengok tak ada orang. Barang tuan-tuan kat rumah tak sampai. Pasal apa? Yang bawa JNT tu, ingat senang ke JNT tu, yang bawa barang tu kan? Bukan senang. Tapi tengok anak-anak panas sampai hitam tangan bawa. Kadang-kadang silap orang marah. Tidak, silap hantar barang orang maki hamun. Tidak, bukan senang. Tengok barang kita tak sampai. Pasal apa? Yang pegang JNT semua duit dah banyak, tak mau. Semua pakai nak berjalan. Sistem negara akan jadi kacau. Allah Ta'ala Tuhan jadikan ada yang senang, susah. Dalam Quran sebut supaya apa? Supaya sebahagian liyasta'milakum, supaya kita ni boleh hidup saling melengkapi. Ada orang hidup dia dengan kek sawit, betul tak? Dengan dia kek sawit lah kita boleh makan minyak sawit, betul tak? Nak suruh menteri-menteri kek sawit, betul tak? Lapang betul tak? Nak suruh siapa nak kek sawit? Pegawai-pegawai yang besar-besar, pangkat tinggi-tinggi tu pergi kek sawit. Dia pegang batang sawit itu pun terbalik, betul tak? Kok dia sagak kepala dia lagi. Dia tak reti. Cuba try menteri ke pegawai yang tinggi-tinggi ni suruh dia chop sawit, buah atas bahu. Saya ingat jatuh belakang. Sebab dia tak pernah. Betul. Macam haji, kerja buat rumah kan. Kalau orang lain nak buat rumah tak boleh, sungguh. Tuan-tuan suruh ustaz, panggil ustaz buat rumah. Jangan runtuh nanti, kami tak reti. Tak tahu nak bajet apa semua, tak reti. Tapi kalau haji pun dah duit banyak, malah duit banyak buat rumah sendiri Macam mana? Apa jadi dunia ni? Kacau. Sebab tu ada orang hidup dia kerja dia pergi cari udang galah. Alhamdulillah kita boleh makan udang galah. Betul tak? Ada orang kerja dia pergi ke laut, tuan-tuan. Sampai kulit pun hitam, betul tak kan? Badan ada orang Islam, ada orang Melayu, ada Cina, ada duk pergi laut. Sampai hitam habis kulit-kulit ni. Alhamdulillah. Sebab itu cara dia menyara hidup dia. Dan kita boleh hidup makan ikan. Ada orang dengan macam-macam. Ada orang macam saya cikgu, mengajar kat sekolah.
Tuan-tuan pun senang hantar anak kat sekolah boleh belajar. Kalau cikgu pun semua tak mau mengajar, macam mana tuan-tuan mau berani nak kena ajak negeri anak kat rumah? Tak kacau tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan ada yang senang, kaya dan sederhana tuan-tuan, supaya masing-masing ada peranannya dalam kehidupan. Cuma bila ada yang kaya, senang, susah, barulah kita boleh bersyukur. Betul tak tuan-tuan? Baru kita boleh bersyukur. Betul? Bersyukur macam mana? Bila kita tengok orang yang lebih susah, alhamdulillah. Betul tak? Itulah supaya kita bersyukur. Dalam hadis sebut, tengok orang yang lebih susah pada kita, bukan yang lebih kaya. Betul tak? Kita susah, tengok yang lebih susah. Kita susah, tengok yang lebih susah, supaya kita bersyukur. Ni kita dah senang tengok orang, kita gaji pendapatan dah ada 1,000, 2, 3,000 kan. Kita dah tengok member kita gaji 5,000. Bila nak dapat gaji? Bila nak syukur? Sibuk dengan benda tu, dan kita tak tahu bila kita mati. Betul tak tuan-tuan? Ada orang yang diuji lebih dahsyat daripada kita. Betul tak kan? Yang saya sebut kat tuan-tuan yang mati sampai apa? Yang naik kereta 11, betul tak kan? Mati 9. Dahsyat kan? Bukan keluarga yang senang. Naik kereta Wira, naik berapa ramai? Naik 10 orang kan? 10 orang naik kereta Wira. Dalam tu ada bayi umur 3 bulan, ada anak umur 3 tahun. Trailer lenyek dia. Betul tak? Dalam tu ada 9 orang. Rapat terus. Rapat depan bapak dia. Sedih macam mana? Dia pun tentu agak-agak lah. Kalau 10 orang naik kereta Wira ni, orang kaya ke orang tak kaya? Tuan cuba teka. Kaya? Takkan kaya. Kalau kaya Velfire, tewak lah, Alphard. Tapi Allah Ta'ala uji berat kan. Hidup kita susah, ada lebih susah. Siapa kata susah lah hidup ni? Ada lebih susah. Tapi yang penting kerja kita, kerja, betul tak? Kerja. Kita kerja sungguh-sungguh, betul tak? Kerana Allah Azza wa Jal. Pastikan kita ada makan, isteri kita ada makan, anak-anak ada makan, betul tak? Habis tu balasan kita sebenar kat mana? Betul tak? Balasan sebenar di akhirat. Kenapa bukan kat dunia? Kat dunia ada juga Allah Ta'ala balas, bukan tak ada. Allah Ta'ala kurniakan hati yang tenang, hati yang redha, hati yang lapang, jiwa yang tenteram. Ini nikmat ni. Kadang orang kaya tak ada. Pasal saya di Kelantan tu, batuk lah tuan-tuan. Isyak belum ni? Imam pergi masjid ke tak pergi lah? Tak pergi lah. Pasal saya di Kelantan mengaji dulu, ada satu orang, isteri ada 3, duit banyak, gantung diri. Jenis orang tak beragama lah, hidup tak amalkan agama. Pasal apa? Jiwa tak tenteram. Jiwa tak tenteram. Jiwa tenteram penting. Apa guna duit kita ada berpuluh-puluh juta, malam kita tidur, kita benci kita punya jiran, betul tak kan? Kita benci adik-beradik kita, kita menyampah dengan kawan ni, kita bermusuh dengan kawan ni, kita tak boleh tengok muka dia. Duit banyak, tapi hati ni, Allah, hati ni sempit. Sempit jiwa ni. Apa guna duit banyak, jiwa sempit? Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala balas kat mana? Kat akhirat. Dunia ni tuan-tuan yang lebih tua tahulah pada saya. Kalau hari ni kita gelak, esok lusa kita sedih, betul tak? Kalau kita sedih, selang berapa lama kita seronok balik, betul tak? Ada masa kita kecewa, ada masa kita gembira, betul tak? Ada masa kita senang, ada masa kita susah, ada masa kita lapang, ada masa kita sempit, betul tak? Itu hidup sampai malam ni, betul tak? Sampai malam ni. Bukan kita, semua orang tuan-tuan. Walaupun raja ke, Perdana Menteri ke, pegawai yang pangkat tinggi-tinggi, sama semua. Ahli politik ke, semua sama. Itu hidup. Dalam Quran dia sebut. Ni supaya kita belajar. Dalam Quran kata apa? Tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Ingat, itulah hari-hari yang kami pusingkan antara manusia. Hari ni kita tengok sedih kawan kita. Pasal apa? Isteri dia mati insiden, kesian. Tapi ingat, satu ketika kita juga akan merasai kehilangan, betul tak? Tuan-tuan balik rumah ni, tuan-tuan tengok muka isteri tuan-tuan, anak tuan-tuan, tuan-tuan ingat satu benda. Akan datang satu ketika, sama ada kita tinggalkan mereka
Atau dia pertinggalkan kita? Betul ke tak betul? Ke tuan-tuan rasa tak kami akan hidup beratus-ratus tahun? Tak. Betul tak? Akan datang ketika sama ada kita tinggalkan anak kita, kita mati dulu, ataupun anak kita mati dulu, ataupun isteri kita mati dulu. Balik tengok tuan-tuan muka isteri anak-anak supaya kita menghargai. Betul tak? Hargai apa yang ada depan mata. Kadang-kadang kita depan mata tak hargai pun. Kita duk hargai benda yang tak nampak, betul tak kan? Nanti nak dapat berapa juta, nak dapat berapa juta, nak bisnes begini, nanti kaya. Benda tak jelas, betul tak? Hidup dalam lamunan. Baik tuan-tuan, tak apalah. Sepanjang bismillah hurai panjang tu. Tak apalah. Banyak benda kita nak cover bagi faham cara kita melihat kehidupan. Nah, hidup tu begitu tuan-tuan. Kaya ke miskin ke kan begitulah. Kalau ingat Steve Jobs, tahu Steve Jobs? Orang yang kaya yang buat Apple tu. Tahu handset Apple? Apple kan. Yang buat tu nama dia Steve Jobs. Steve Jobs tu masa dia nak mati, dia ni antara orang kaya, antara orang yang kaya kat dunia ni. Kat dunia Steve Jobs kaya. Dia meninggal umur 54 ataupun 55 kena kanser pankreas. Kena kanser pankreas. Ni orang kaya dunia ni. Tapi bila kena sakit kanser pankreas, duit pun tak boleh selamatkan dia. Duit tak boleh selamatkan dia. Apa masa dia nak mati dia sebut apa? Dia bukan Islam, tapi dia pun bijak jugalah tuan-tuan. Masa dia nak mati tu, dia duduk atas katil pembaringan dia nak mati. Steve Jobs kata apa? Steve Jobs kata, aku mengumpulkan harta yang sangat banyak. Yalah, dia selama hidup dia kerja, dia memang duk buat benda kan, bagi orang pakai iPhone lah, Macintosh lah, dia buat macam-macam. Jadi masa dia nak mati dia kata, macam-macam harta yang aku kumpulkan. Panjang dia sebut, tapi yang saya ingat yang itulah. Panjang dia sebut, dia macam merintih lah. Banyak harta yang dikumpulkan, tapi pada hari aku nak mati ni, yang ada aku, katil ni, dan baju yang ada atas badan. Tu baju yang banyak-banyak, yang beratus dolar, $1,000, mana nak ada? Betul tak? Yang ada atas badan. Dia sebut, kemudian dia pun tak seorang berapa lama, dia pun mati lah. Nampak dia pun faham apa benda yang kita kejar dalam kehidupan ni. Apa benda yang kita kejar sebenarnya dalam kehidupan. Benda yang kita kejar dalam kehidupan, kita mengenal Tuhan dan kita mencari keredaan-Nya. Itu benda yang paling kita mengejar kehidupan. Kalau kita kaya pun tuan-tuan, tak berkekal lama. Baik, jadi tuan-tuan, itu yang pertama. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, likaila ta'sau ala ma fatakum wala tafrahu bima atakum. Makna dia bahawa ni surah Hadid, kata Allah, supaya kamu, yakni kita semua, saya tuan-tuan, manusia dan jin, ta'sau ala ma fatakum, janganlah sedih sangat benda yang terlepas. Benda yang terlepas, jangan sedih sangat. Pasal apa? Hari ni kita sedih, akan datang seronok, betul tak? Sabar. Ada orang bila dia sedih, dia tak boleh nak tahan, dia pergi bunuh diri. Lah, sabar. Tuan-tuan tahu orang buat KFC tu kan? Sabar, apa nama, kenal apa? Yang buat KFC tu, ala tuan-tuan pergi KFC, ada gambar muka dia tu. Dia tu nak bunuh diri 3 kali, nak bunuh diri. Kecewa dengan hidup dia. Sampai last kali umur dia nak dekat 70 ke 70. Dia tanya diri dia. Padahal Kentucky lah, kenal Kentucky kot nama dia tu, Kentucky tu. Masa umur dia 70, dia tanya diri dia seorang-seorang. Dia dah 2 kali 3 kali, 2 kali ataupun 3 kali dia nak bunuh diri, tapi tak berjaya, orang halang lah. Dia tenung diri dia. Dia kata, apa benda yang aku boleh buat? Aku pandai masak. Masa dalam tentera dia masak. Maka dia buat KFC. Sampai sekarang tuan-tuan pergi seluruh dunia ada KFC. Dan sebelum dia meninggal, dia jual KFC tu, dia jual lah. Dan dia jadi jutawan besar lah. Walaupun 2 kali nak bunuh diri. No, hari ni kita sedih, jangan hilang pedoman, betul tak? Hilang pedoman terus, hilang pedoman dah macam dunia ni tak ada, bukan? Ni hari ni sedih, hari ni lah. Relax tu, betul tak? Jalan ke hidup macam besok. Mungkin esok, lusa akan datang gembira yang lebih, betul tak? Tapi kalau gembira sangat, janganlah seronok sampai tak ingat dunia, betul tak? Beringat, nanti yang nak main ni dia akan datang balik kecewa, sedih. Nanti dia main balik gembira, betul tak?
likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak terlalu kecewa, sedih dengan apa yang kita terlepas pada dunia. Wala tafrahu bima atakum, dan jangan seronok sangat sampai tak ingat apa bila kita dapat dunia. Quran sebut hidup kena ingat yang paling seronok akhirat sana. Sanalah segala-galanya tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin, tuan-tuan balik, tuan-tuan boleh tengok di internet berapa ramai orang yang hidup dia rosak kerana dapat duit. Ada? Tuan-tuan baca saja, tuan-tuan type saja di internet, orang yang rosak kerana loteri, main judi menang, dapat beratus-ratus juta. Tuan-tuan boleh baca di internet banyak kisah-kisah benar, masuk surat khabar pun. Dapat ratus-ratus juta. Sebelum dapat duit ratus juta, hidup bahagia. Dia bahagia dengan isteri dia, bahagia dengan anak dia. Okey, hidup bahagia. Sekali, saya bukan cerita orang Islam tuan-tuan. Tuan-tuan jangan pergi tikam pula. Boleh kot tikam ni. Bukan. Ni orang bukan Islam tuan-tuan. Di belah Eropah tu, Amerika Syarikat, belah sana. Dia orang bukan Islam. Dia pun hidup bahagia. Main nombor ekor, main apa? Loteri kan, nombor ekor kan. Main. Sana punya hadiah gila-gila tuan-tuan, ratus juta. Dia dapat ratus juta. Bukan sikit, ratus juta. Oh, banyak. Bila dapat duit ratus juta, bukan jadi elok, jadi tak elok. Bila duit banyak, dulu susah, dia baik dengan bini dia. Bila dia dah senang, bini dia lebih sikit lah, belah, betul tak kan, ni rumah aku. Bini dia cerai, halau bini dia halau bini pada rumah dia. Anak dia ikut bini dia, tinggal seorang dia buat apa? Dia beli arak banyak-banyak, dia hisap dada, dia bawa perempuan balik rumah, betul tak? Itu kerja dia. Anak bini dah tinggalkan dia. Sampailah tuan-tuan, banyak yang saya baca kes ni, banyak, ramai. Sampai yang seorang tu lah ni, sampai harta dia dah habis. Bila dia main perempuan, main dadah, main apa semua, kena tangkap, kena bayar saman apa semua, sampai duit dia licin. Dan dia kata apa? Duit loteri tu yang dia dapat ratus juta, itulah yang merosakkan kehidupan dia. Dihilang isteri dia, dihilang anak dia. Pasal apa? Hilang pertimbangan. Seronok tu Quran kata tadi tu. Jangan sedih sangat, dan jangan seronok sampai tak ingat dunia. Itu hukum alam begitu. Yang sebenarnya akhirat dia tak ada sedih, tak ada kecewa, tak ada dah. Jadi dah tutup mic. Buka balik. Dah tutup mic, kita boleh berhenti lah kot tuan-tuan. Tadi memang masuk ke bukan? Dia kan? Masuk pada tadi tu 8.30. Betul, sama. Baik tuan-tuan, insya-Allah malam ni bismillah ya tuan-tuan. Akan datang wabihi nasta'in. Malam ni bismillah. Panjang gitu tuan-tuan, nak cerita bismillah ni panjang lagi. Tapi tak apalah. Lain masalah tuan-tuan. Akan datang kita akan pergi wabihi nasta'in. Baik, pada tuan-tuan yang nak beli ni kitab dia, Sulamul Mubtadi. Kalau pergi kedai Arab, kedai Yamani tu, Said Yamani, pergi kedai tu boleh kata segala kitab adalah kedai dia. Kata je nak Sulamul Mubtadi, Rumi, adalah. Saya minta maaf tuan-tuan kalau ada kesilapan dan sebagainya, terkasar bahasa. InsyaAllah kita bertemu masa akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an rumah, tafaruqana ba'ni tafarqan ma'sumah, wa la taj'al minna syaqiyya wa la mahruman wa la matula, wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillah rabbil alamin.